Pengikut Yang Berhormat Tuan Cik Muhammad Zulkifli bin Jusuf. Terima kasih Datuk Seri Doktor Yang Dipertua. Pantun. Seperti biasa nak pantun sikit. Logo harapan dipanggil Arjuna. Rupa hidung manusia pun ada. Tapi bukan baling. Sama dengan baling tak? Tapi rupa yang sebenar kita nampak seperti anak panah GPS dan juga logo armada. Soalan saya nombor 3. Ya, sila Pak Menteri. Contoh macam positif tu. Kalau Yang Pak Menteri ada pantun, saya benarkan Yang Muhammad. Mamak tak erti pantun. Dia punya pantun tak kena pun. Terima kasih Tuan Dipertua. Izinkan saya untuk memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa Islamofobia dilaporkan sememangnya kembali meningkat dengan mendadak, terutamanya di kota raya London sejak akhir-akhir ini. Rentetan daripada beberapa tindakan keganasan dan serangan bom bunuh diri yang berlaku sejak awal hingga ke pertengahan tahun 2017. Berdasarkan maklumat dari pihak berkuasa di UK, di London sahaja jumlah insiden Islamofobia yang telah dilaporkan telah meningkat, iaitu daripada 343 insiden pada 2013 kepada 1,260 insiden pada suku pertama tahun 2017. Pihak London Metropolitan Police melaporkan bahawa jenayah Islamofobia meningkat sebanyak 500% ataupun 5 kali ganda selepas serangan di London Bridge. Pada ketika ini, jenayah-jenayah yang bermotifkan anti-Islam mencapai kadar 20 kes sehari dibandingkan dengan 4 kes sehari dalam tempoh yang sama sebelumnya. Manakala pihak Greater Manchester Police melaporkan jenayah Islamofobia meningkat sebanyak 505% selepas serangan di Manchester Arena. Terdapat 224 laporan hate crime terhadap orang Islam pada bulan Jun 2017 dibandingkan 37 pada Jun 2016 tahun sebelumnya. Tuan Dipertua, walaupun begitu, pihak kerajaan saya ingin mengambil kesempatan untuk juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan United Kingdom, terutamanya di bawah kepimpinan Theresa May, yang telah mengambil pendirian di House of Commons tentang betapa pentingnya Islamofobia ini dibenteras dan ia menganggap ia merupakan satu bentuk ekstremisme yang perlu dibendung. Hal ini disebut juga oleh Menteri Dalam Negeri UK Amber Rudd, yang juga telah menyatakan dengan tekad bahawa hate crime khususnya terhadap orang Islam wajar dibenteras. Dan kesaan yang sama juga telah dibangkitkan oleh Datuk Bandar London Sadiq Khan yang merupakan seorang Islam, bahawa pendekatan toleransi sifar atau zero tolerance terhadap hate crime dan memberi amaran untuk menahan siapa sahaja yang terlibat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pihak berkuasa di UK mendapati corak dan trend insiden Islamofobia ini meningkat selepas serangan keganasan di negara tersebut yang melibatkan suspek-suspek yang beragama Islam. Dan tindakan-tindakan yang disifatkan hate crime ini telah menjadi satu ancaman kepada nyawa orang awam tanpa mengira bangsa, agama dan kerakyatan mereka. Ini jelas bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian terutamanya ke atas masyarakat Islam. Dan kebanyakan mereka yang beragama Islam dan yang datang daripada kalangan warga asing dan tidak terkecuali juga warga negara Malaysia terdedah dengan tanggapan-tanggapan yang negatif yang dilemparkan ke atas orang Islam. Untuk tujuan ini,
Bagi pihak Kementerian Luar, sememangnya kita sentiasa mengadakan melalui Suruhanjaya Tinggi ataupun our mission, a continued engagement with the Malaysian community selain daripada memastikan warga negara komuniti Malaysia yang terlibat sentiasa diberi bantuan konsuler sewajarnya jika ada. Dan ini membabitkan 70,000 rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom yang berdaftar dengan pihak Suruhanjaya Tinggi. Daripada jumlah tersebut, sebahagian besarnya tertumpu di kota London dan untuk maklumat Tuan Yang Dipertua, berdasarkan rekod perwakilan London, seramai 18,092 daripada jumlah tersebut terdiri daripada pelajar, manakala yang selebihnya terdiri daripada mereka yang bekerja dan yang ada urusan rasmi serta juga perniagaan. Pada akhirnya, Kementerian Luar Negeri sentiasa ingin mengulangi gesaan bahawa semua rakyat Malaysia termasuk komuniti pelajar di luar negara perlu berjaga-jaga dan sentiasa mematuhi peduli tentang undang-undang tempatan atau the domestic law of the country disambil mengambil makluman tentang perkara-perkara yang bersifat sensitif untuk negara tersebut. Warga negara Malaysia juga turut digesa dan disaran untuk mendaftar diri dengan perwakilan Malaysia agar ia bagi memudahkan bantuan konsuler dan koordinasi dapat disalurkan sekiranya sebarang insiden yang berlaku yang tidak diingini berlaku. Terima kasih. Yang Amat Setiu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Baru-baru ini kita dapati bahawa selama 3 orang pelajar kita telah ditahan oleh pihak polis UK. Dan kerana disyaki terlibat dalam pengeboman di Manchester, iaitu letupan konsert Ariana Grande. Jadi soalan saya, apakah bantuan yang pihak kementerian kepada mereka dan apakah status terkini ketiga mereka tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pada soalan agak detail berkaitan dengan perkara tersebut. Cuma saya boleh maklumkan memang benar 3 pelajar kita di Manchester ditahan dan telah pun disiarkan di akhbar sana dan juga tempatan. Mereka telah dibebaskan 2 jam ataupun 3 jam selepas after they have been apprehended. Cumanya ini adalah salah satu daripada proses penyiasatan yang dilakukan oleh National Crime Agency UK. Dan pelajar-pelajar kita akhirnya dibebaskan tanpa syarat dan kediaman mereka yang pada asalnya was sealed has been given back. Dan bukan mereka saja, malahan ada juga rumah-rumah yang berada di kawasan kejiranan tersebut juga telah pun diserang oleh ataupun telah pun diadakan operasi oleh pihak National Crime Agency ni ataupun NCA. Cuma saya nak maklumkan bahawa pada waktu ini ketiga-tiga pelajar ni berada di sini. Mereka hanya pulang pada bulan 9. Saya sendiri dah berhubung on the very day of dia orang kena. Kita dah hantar kedutaan kita ke Manchester melalui Education Malaysia dan pihak polis attaché kita juga berhubung secara langsung. Dan saya mendapat peluang untuk berbual dan mendapat pandangan dan dapat maklum balas bahawa ketiga-tiga mereka dilayan dengan baik. Cuma kalau tanya keadaan ketika berlaku insiden tersebut, they were a bit traumatized kerana yang melakukan operasi di bawah NCA ni adalah a tactical squad. So tactical squad ni biasalah, bila dia rempuh ke rumah untuk yang disyaki itu, maka dia akan pecah rumah dan dia bagi gas pemedih mata. Jadi trauma tu pada peringkat mula ada terkesan, tapi kita dah mengambil tindakan yang susulan, termasuk pihak MARA yang merupakan sponsor kepada 2 daripada pelajar tersebut menyediakan juga kaunseling.
Dan yang lebih penting bila mereka kembali ke pangkuan keluarga, sekurang-kurangnya ia telah menjadikan kata trauma itu lebih berkurangan. So pada waktu ni they are clean, and then saya boleh menyatakan bahawa there's no record about them, but then they are free to go back and then to continue their study. Terima kasih. Yang Muhammad Gelang Patah. Betul. Antara cara kerajaan untuk melawan Islamophobia ialah satu inisiatif oleh Perdana Menteri menatakan Global Movement Moderates. Sudah 7 tahun, adakah ini inisiatif berkesan? Dan semalam ada satu rencana di Malaysian Insight sangat tepat, kata bahawa Global Movement Moderates tidak global, tidak ada movement, bukan orang yang moderate, sangat ekstremis. Dan adakah kerajaan bersetuju, dan kalau bersetuju akankah tutup dan give up dan berhenti Global Movement Moderates yang menjadi satu fas dalam dunia? Sebenarnya kalau dari segi Islamophobia ni, the effort will not be, tak akan tertumpu. And it will not be that easy either. Cuma saya nak maklumkan bahawa gerakan-gerakan anti-Islam ni adalah gerakan yang bersepadu. Semalam pun saya berjumpa dengan 2-3 NGO yang datang daripada UK. Kadang-kadang kalau you browse di Google, you just type Islam peringkat mula, it will come out Islam adalah the religion of non-tolerance and peace. Even dari segi yang kata provocation tentang melalui alam-alam maya yang mewarnai pemikiran sebagai anti-Islam ni berlaku dengan agak rampant. Dan sebab itulah kalau nak kira dari segi usaha-usaha untuk menangani Islamophobia ni, it cannot come from one perspective. GMM adalah salah satu daripadanya. Saya nak kata GMM ini kata gagal, tidak. GMM dijemput. GMM dijemput daripada oleh beberapa negara untuk datang, untuk berkongsi dan juga menjadi a co-sponsor dan co-organizer. Di Sri Lanka, and then India did raise. And then terbaru ni, baru ketika saya menghadiri mesyuarat di OIC, negara seperti Maldives juga mohon, dan termasuk juga daripada Kyrgyzstan dengan negara di Central Asia. So dari segi kalau peranan GMM, saya tidak lihat bahawa ia tak relevan. Tetapi pada waktu sama, bila soalan yang berhormat tentang berkaitan dengan Islamophobia, Islamophobia will not be able to be fought against it from one perspective alone. It has got to be in multiple perspective, dan saya fikir bahawa ia tidak boleh dilakukan oleh Malaysia bersendirian. It has got to be a collective by the whole, not just Islamic countries, but also the non-Islamic countries, so that the real teaching of Islam will finally prevail. Terima kasih.